Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Alam persekolahan di Malaysia sendu. Alam persekolahan bukan hanya dipenuhi dengan usaha pencarian ilmu yang baharu. Ia juga alam yang mendedahkan para pelajar kepada apa itu disiplin dan peraturan. Ia memberi makna kepada persahabatan yang ada kalanya merentasi sepada perkauman dan darjat. Ia tempat mengasah bakat sambil bermain, bersukan dan berkesenian. Tidak kira dalam pertukangan mahupun nyanyian. Sekolah tempat belajar untuk menjadi manusia yang penuh dengan nilai kemanusiaan. Pendeknya, sekolah merupakan persediaan pertama untuk menjadi warga yang matang dan berjasa kepada negara, juga menitik beratkan soal keinsanan. Namun seperti sudah jatuh di tipe tangga, setelah COVID-19 dilihat berada, ibu bapa dan kanak-kanak bersedia untuk kembali ke sekolah, tiba-tiba negara ditimpa banjir besar. Jangankan nak selamatkan alat persediaan persekolahan, keluarga pun sudah tinggal sehelai sepinggang apabila seluruh rumah dihanyutkan air. Yang tinggal hanyalah kemusnahan. Sementara itu, Menteri COVID-19 Khairy Jamaluddin sibuk dengan suntikan vaksin keempat kerana beliau tewas untuk menghalang varian Omicron. Sudah tentu dasar baharu Khairy ini merangkumi ibu bapa, anak-anak dan guru-guru. Pada 31 Disember lalu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengeluarkan kenyataan media berhubung pengoperasian institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia seluruh negara bagi penggal ketiga 2021-2022. Kenyataan media KPM selaras dengan kebimbangan tentang merebaknya kembali COVID-19 pasca banjir besar yang berlaku. Murid kelas peralihan tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6 pra-universiti International Baccalaureate Diploma Program IBDP serta kelas peperiksaan antarabangsa yang setara hadir secara bersemuka tanpa penggiliran sekiranya kadar vaksinasi lengkap dalam kalangan kumpulan murid tersebut di institusi berkenaan telah mencapai 90% atau lebih. Pengoperasian institusi pendidikan yang belum mencapai kadar vaksinasi lengkap 90% atau lebih kekal secara penggiliran. KPM akan mengeluarkan senarai institusi yang belum mencapai kadar vaksinasi lengkap 90% pada setiap hari Rabu. Mana-mana institusi pendidikan yang telah mencapai kadar vaksinasi lengkap 90% akan dikeluarkan daripada senarai tersebut dan institusi boleh mula beroperasi pada hari Ahad, Isnin, minggu berikutnya tanpa penggiliran. Demikian antara isi kandungan kenyataan media KPM. Katanya pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi pengoperasian Kolej Matrikulasi KM bermula 9 Januari 2022. Bagi Institut Pendidikan Guru IPG pula, semua program pengajian akan memulakan kuliah secara bersemuka mulai 6 Februari 2022. Murid KM dan IPG yang telah menerima vaksin lengkap sahaja dibenarkan kembali ke kolej atau kampus selaras dengan garis panduan pengoperasian Institut Pendidikan Guru dan Kolej Matrikulasi 3.0 kata kenyataan itu. Menurut KPM, jika pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai, KPM benarkan murid memakai pakaian yang sesuai. Sekiranya ibu bapa atau penjaga memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, ketidakhadiran tersebut tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Namun, ibu bapa penjaga perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah bagi tujuan rekod. KPM akan terus memantau dan mengemas kini senarai institusi pendidikan yang terkesan dengan banjir atau dijadikan pusat pemindahan sementara PPS, tegas kenyataan itu. Tuan-tuan, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itukah sahaja yang mampu ditawarkan oleh Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Mat Jidin bagi murid dan ibu bapa yang bukan hanya kehilangan harta benda, malah mungkin kehilangan keyakinan diri untuk menempuh masa depan yang kelam. Jika tiada perancangan dan langkah penyeluruh yang pantas dan tuntas oleh KPM, murid-murid yang terjejas dengan banjir pasti akan tercicir dalam mengejar ilmu pengetahuan.
Apa pula dasar Kementerian Pendidikan Tinggi dan Menterinya Datuk Seri Dr. Norani Ahmad masih duduk dalam guakah dikala mahasiswa turut terkesan dengan banjir yang menggila? Jom channel rindu Menteri Pendidikan Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik yang dihina kerana cadangan bernas menukar warna kasut murid daripada putih kepada hitam. Beliau seorang menteri yang hatinya sangat dekat kepada rakyat marhain.